Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mentakdirkan kepada saya pada hari ini untuk bertemu dengan tuan-tuan. Kalau tidak silap saya, dalam hadis Bukhari, Sayyidina Rasul menyatakan kepada kita saat semasa kita semua dulu di alam roh, kita pernah dikumpulkan pada satu kumpulan yang sama. Lalu tatkala di dalam dunia ini Allah pertemukan kita semula dalam kelompok tersebut, mudah-mudahan Allah mengakhirkan kehidupan kita dalam pengakhiran yang baik dan dalam kelompok dan golongan orang-orang yang baik. Kerana apa, tuan-tuan? Pertemuan ini adalah seperti mana yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasul, yang mana Sayyidina Rasul menyatakan kepada kita tentang satu hadis, yauma la zilla illa zilluh. Besok di padang mahsyar tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah, yang mana seluruh manusia pada ketika itu akan berhimpun. Dan perkara ini sering dilupakan oleh kita dalam kehidupan. Kita tidak pernah memikirkan saat itu, tetapi kita sering ditegur oleh Allah setiap minggu supaya kita tidak leka dan alpa tentang perkara tersebut. Setiap minggu kita disunatkan untuk sujud sajadah dengan membaca surah As-Sajadah. Allah mengingatkan kepada kita tentang perkara ini. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ila al-akhir al-ayah. Supaya kita sering beringat bahawasanya kita akan berada pada tempat tersebut. Bersedia atau tidak bersedia, kita akan menemui zaman itu. Suka atau tidak suka, kita akan menemui tempat itu yang dinamakan mahsyar. Sama ada kita redha atau kita tidak redha, kita akan dikumpulkan pada tempat tersebut yang dinamakan mahsyar. Cumanya bagaimana keadaan kita sewaktu dikumpulkan oleh Allah besok di sana? Apakah kita berada di kelompok yang baik ataupun kita berada dalam kelompok yang huru-hara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan dalam dunia ini, tuan-tuan, ada had masa. Ada orang yang Allah berikan kepadanya 90 tahun. Datuk saya 100 lebih, tuan-tuan. Moyang saya 100 lebih umurnya. Allah berikan kepada seseorang ini ada had tempoh. Dan sampai masanya kita akan berakhir kehidupan ini. Kerana perjalanan kita masih jauh. Daripada alam rahim, daripada alam arwah, kita berhijrah kepada alam rahim. Daripada alam rahim ibu, yang kita semua berada di dalam keadaan penuh kasih sayang. Ibu kita tidak pernah meninggalkan kita, dan setiap hari kita dibelai oleh ibu kita sewaktu kita berada dalam kandungan. Ibu kita sentiasa menggosok-gosok perutnya, tanda ia membelai kita dan mengasihi kita selama 9 bulan 10 hari. Sebab itu Nabi menyatakan kepada kita, man la yarham la yurham. Siapa yang hilang sifat kasih sayangnya, nescaya ia tidak berhak mendapat rahmah Allah. Saat kita berada di fasa yang terakhir, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah,
Sebenarnya kita sedang berada di fasa yang terakhir, pada kurun yang terakhir, yang pernah disebutkan oleh Nabi 1400 tahun yang dulu. Jika kita melihat daripada zaman kejatuhan kerajaan Empire Osmaniyah sehingga saat kita pada hari ini, kita sudah tidak ada masa lagi. Jika perkiraan tahun Masihi, maka genapnya 100 tahun itu adalah tahun hadapan. Yang tidak lama lagi kita akan menemui fasa yang terakhir ataupun kurun yang terakhir. Cerita Dajjal, cerita Al-Mahdi, cerita tentang akhir zaman, saya dan tuan-tuan pernah mendengarnya. Jika kita hanya mendengar, dia tidak memberi apa-apa faedah dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya kita berubah, supaya kita bersedia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu ayyu al-aqil. Orang yang berakal, kata Nabi, yang Allah berikan kepada dia akal fikiran, dia mesti gunakan akal ini untuk balik kepada Allah. Jangan dia gunakan akal ini untuk urusan dunianya yang akan dia tinggalkan. Maka orang yang berakal, dia gunakan masa ini. Masa ini adalah modal ibu-ibu, ayah-ayah semua. Allah berikan saya modal, hampir umur saya mencecah 60 tahun. Maka umur 60 inilah modal untuk saya menjadi orang baik, berjaya atau tidak. Saya menjadi orang baik sehinggalah sampai satu saat wajaat sakratul mauti. Sampailah saatnya sakaratul maut itu datang kepada kita. Sebab itu apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, supaya kita ini bertambah keimanan kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita baca Quran dengan mata, nescaya kita nak cepat habiskan Quran. Kita seronok khatam Al-Quran. Tetapi bacalah Al-Quran ini dengan hati kita. Bacalah Al-Quran ini bersama hati kita yang beriman kepada Allah. Ini namanya tadabbur. Waktu itulah apa yang kita dapat sewaktu kita membaca Al-Quran ini dengan hati kita, maka kita ini akan termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Iman kita bertambah setiap hari. Sebab itu orang yang berakal, Nabi sebut mandana nafsahu. Dia sentiasa kira-kirakan dirinya. Tuan-tuan, bilakah kita lihat kita bersalah dengan Allah? Hari apa, minggu apa, bulan apa, kita rasa kita salah dengan Allah. Selama kita hidup, kita hanya tengok salah orang. Kita hanya periksa salah orang. Kita hanya melihat kesilapan orang. Kita silap. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup setiap kesilapan hamba-Nya. Jika ia buat dosa pada siang hari, Allah akan tutup pada malamnya. Jika seorang hamba ini berbuat kesalahan pada waktu malam hari, Allah tutup pada siangnya. Tetapi kita ini membuka perkara yang Allah telah tutupkan untuk hamba-Nya. Kita cari kesilapan itu. Kita lihat kesilapan itu. Kita ukur kesilapan itu.
walaupun perkara yang kita buat ini telah diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berbuat demikian, nescaya seluruh amal saleh, amal ibadat yang pernah kita buat ini dihapuskan oleh Allah, sehinggalah kita memohon kemaafan kepada orang yang pernah kita bongkarkan kesilapannya. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Dalam hidup ini, bukan seorang kita pernah menyatakan kesilapannya, menceritakan kesilapannya. Tuan-tuan, saya cerita benda ini sebab kita semua nak balik. Saya nak balik dan tuan-tuan nak balik jumpa Allah. Inilah hakikah hijrah. Inilah sebenar-benarnya hijrah. Tapi besok kalau saya balik, ibu-ibu balik, ayah-ayah balik, abang-abang semua balik, maka pada waktu itu, semayang kita, umrah kita, haji kita, baca Quran kita hilang. Sebab itu Nabi sebut kepada kita. Nabi kata, sewaktu saat kematian seseorang itu, maka mata kita ini akan mengikut perjalanan roh kita sewaktu sakaratul maut. Perasan tak tuan-tuan, waktu kita menunggu seseorang sakaratul maut pada saat akhirnya, kita melihat ia sedang melihat sesuatu pada perkara yang kita rasa heran. Rupanya ada pada kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mata ini mengekori roh itu ke manakah ia sedang pergi. Saat itulah tuan-tuan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tasawurkan amal dan suratan catatan amal kita. Tapi kalau kita masih tak berhenti mengumpat, masih tidak berhenti bersangka buruk, masih tidak berhenti membenci sesama sendiri, maka kita tidak berjaya untuk balik menemui Allah. Inilah hijrahnya. Tuan-tuan, sewaktu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, hadis yang pertama yang disebut oleh Rasulullah, 4 perkara kata Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seluruh umat Islam pada waktu itu? Nabi kata, sebarkan salam. Dan yang kedua Nabi sebut, hubungkan silaturrahim. Sehingga Allah menyatakan kepada kita dalam hadis qudsi, rahim itu daripada sifatku. Siapa yang memutuskan silaturrahim, dia telah memutuskan hubungannya denganku, kata Allah. Dalam hadis Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa kata Nabi? Siapa-siapa yang menghubungkan akan rahim, maka Allah menghubungkan hubungannya dengan hamba tersebut. Wa man qata'ahu, siapa yang memutuskan akan hubungan rahim itu, kata Nabi, maka Allah memutuskan hubungannya dengan hamba tersebut. Tuan-tuan, ada tak hubungan silaturahim yang pernah kita putuskan? Dengan adik-beradik kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan pakcik kita, dengan orang kampung kita. Beginilah. Kalau kita tak berusaha kerana menghubungkan, memutuskan silaturahim ini adalah dosa. Berapa tahun kita telah putuskan hubungan ini? Selalunya kita putuskan hubungan ini sebab dunia je, tuan-tuan. Sebab tanah yang kita nak tinggalkan. Walaupun dalam hidup ini kita banyak tanah,
Kita ada 10 hektar, 100 hektar, ada berapa hektar pun. Tapi kita kena ingat, sewaktu kita mati, kita akan tumpang tanah orang lain. Iaitu tanah perkuburan, kalau Korea Sungai Batang. Tanah perkuburan Islam Sungai Batang. Kalau ahli Korea itu tidak benarkan kita dikebumikan di situ, kita akan minta ihsan ahli Korea yang lain pada perkuburan yang lain. Benar apa yang disebut oleh Rasulullah, apa yang disebut oleh ulama, 4 perkara ini akan diragut tanpa keizinan kita. Pertama, nyawa akan diragut tanpa keizinan kita. Malaikat akan ragut nyawa kita tanpa izin kita, ibu-ibu, ayah-ayah, semua sahabat-sahabat yang saya sayangi. Bila nyawa kita akan diragut? Mungkin hari ini. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita sedang berada dalam satu zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman kematian yang mengejut, kata Nabi. Tuan-tuan, hadis yang disebut oleh Nabi diakui oleh doktor sekarang. Seumpama norma baru pada zaman kita. Ramai orang yang mati terkejut, tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba meninggal. Dan tak kenal usia. Budak yang umur 20-an, baring, tidur, meninggal, tuan-tuan. Sebab itu, kita berada pada zaman kematian yang mengejut. Tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan terkejut, tapi kita masih tak tinggal lagi mengumpat, boleh ke kita masuk syurga? Kalau kita mati mengejut, kita masih putus silaturrahim, boleh ke kita masuk syurga? Kalau kita mati yang mengejut, kemudian kita masih tidak meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan, boleh ke kita mati, kita masuk ke dalam syurga Allah? Kemudian apa kata Nabi? Yang ketiga, berilah makan, kata Nabi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab sedekah ini adalah satu perkara yang besar sebenarnya. Nabi sebut, dawu maradakum bis sadaqah. Ubatlah sakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan, kenapa kita sakit? Dosa. Ibu-ibu lupa, masa muda-muda dulu kan tak pakai tudung. Berapa tahun tak pakai tudung? 20 tahun, 30 tahun. Dosa, ibu-ibu. Sampai Nabi ugut kita, orang yang dedahkan rambutnya di hadapan laki-laki yang boleh dia berkahwin, azabnya Allah akan gantungkan kepalanya besok di dalam neraka Allah. Sebab itu tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Apa Allah kata? Besok, orang yang berdosa, dia lupa nak minta ampun dengan dosa dia. Puluhan tahun dia buat dosa. Allah tak pernah lupa dosa kita. Allah tak pernah lupakan dosa kita. Tapi kita lupakan dosa kita. Masa itu ketika kita di padang mahsyar, apa yang berlaku? Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dalam tafsir Jalalain disebut, kita akan benamkan wajah kita ke bumi. Kenapa kita benamkan? Malunya aku, ya Allah.
Dalam hidup ini kau bagi duit, aku ambil. Kau bagi rezeki, aku ambil. Bila aku sakit, aku minta dengan kau. Sembuhkanlah, sihatkanlah. Tapi bila aku dah sihat, aku tak mampu pun nak buat apa-apa kebaikan. Yang jahat yang aku buat ni, aku tak boleh nak berhenti pun. Masa aku susah, aku minta dengan kau. Kita ada duit tak cukup, minta di Sungai Batang kita pergi umrah tuan-tuan. Minta dalam raudah. Minta depan maqam Ibrahim. Minta di Multazam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bila engkau dah dapat semua, kau lupa aku balik. Dan perkara ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Dan semua dan apa nikmat yang ada pada kita, kata Allah, faminallah, daripada Allah. Tatkala engkau menghadapi malapetaka, bencana, kesusahan, kau meminta pertolongan daripada Allah. Allah dah cerita semua perangai kita. Tapi bila kita dah selesai, kita dah kabul hajat kita dah dapat apa yang kita nak, Allah kata apa? Kita mula mempersekutukan Allah. Kita lawan Allah balik. Kita tak mau buat baik. Betul kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat Allah, kau tak boleh hitung. Banyak dah nikmat yang kita dah ambil ni, tuan-tuan. Nikmat Allah dah banyak kita pakai ni. Tapi kita tak mampu buat baik. Tuan-tuan, Allah ni sangat baik dengan kita. Baik sangat. Kalau orang buat baik, kita buat jahat, orang tu tak nak buat baik dah dengan kita. Baiknya Allah, beribu-ribu kali, berkali-kali kita buat jahat dengan Allah, dia tetap buat baik. Dia tetap buat baik, tuan-tuan. Allah tetap buat baik. Allah tak tarik nikmat. Allah tetap bagi nikmat. Allah tetap bagi makan. Allah tetap bagi kerehatan, tidur, kesihatan, harta. Tetap Allah bagi. Tapi kita masih tidak sedar lagi. Apa yang akan diragut oleh Allah lagi? Apa yang akan diragut tanpa keizinan kita? Harta kita diragut oleh ahli waris tanpa kebenaran kita. Harta-harta yang ada dekat kita besok, kita dah mati, tuan-tuan. Dia akan ragut daripada kita. Tanah kita, duit kita. Kalau orang perempuan, barang kemas dia orang seronok bagi-bagikan. Kemudian dia orang bergaduh dengan adik-beradik. Tuan-tuan, yang bergaduh tu anak-anak kita. Yang bergaduh ni anak yang kita lahirkan. Ayah-ayah, mereka bergaduh dengan harta ini, anak itu yang kita besarkan. Kita besarkan mereka dengan kasih sayang. Sebab itu, apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, apa kata Nabi, 7 perkara akan mengalir sebagai amal jariah. Pada akhir hadis itu, Nabi menyatakan, iaitu kalau kita ada anak yang memberikan, yang memohon keampunan untuk kita selepas mati. Tuan-tuan, saya tengok anak saya, tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Agak-agak anak kita boleh tak minta ampun untuk kita lepas kita mati? Tuan-tuan, anak kita itu anak yang kita besarkan. Saya seorang ayah dan saya seorang datuk. Saya dah ada cucu 16. 16 dah cucu saya. Kita pernah buat kan, tuan-tuan? Masa kita kumpul ramai-ramai dengan anak kita, waktu tu anak cucu kita makan seronok sangat.
Kita seorang ayah dan seorang atuk, walaupun kita masih lapar, kita mengalah. Betul tak? Orang rumah kita faham kita. Orang rumah kita buat-buat tanya kita, bang, tak nak tambah? Dah kenyang. Kita berlakon kan tuan-tuan? Kita tipu anak kita, kita tipu cucu kita. Kita kata, aku dah kenyang. Isteri kita tanya, bang tak nak tambah? Tak nak. Tuan-tuan, seorang ayah yang mendahulukan anak dan cucunya besok, boleh tak mereka ini doakan kita? Lepas kita diam seorang-seorang dalam liang lahat, kita baring dalam liang lahat, kita duduk dalam liang lahat seorang-seorang, setiap hari kita akan bertanya kepada malaikatur rahmah, malaikat, ada tak hadiah dari anak aku, dari cucu aku? Malaikat kata tak ada. Dia orang sekarang tengah gaduh pasal harta yang kau tinggalkan. Dia orang tengah putus hubungan adik-beradik. Hari-hari kita tanya, tuan-tuan, hari-hari kita tunggu. Mujurlah ada doa daripada khatib pada setiap minggu. Apa kata khatib sebagai rukun khutbah? Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Setiap minggu kita berebut dengan orang lain. Boleh tak bagi aku sikit rahmat ini? Boleh tak bagi aku sikit rahmat ini? Berebut dengan ramai orang yang mana anak-anaknya membiarkan dia selepas kematiannya. Yang ketiga, apa kata ulama? Amal salah kita akan diragut dengan oleh orang yang pernah kita zalim. Siapa dia? Orang yang kita umpat, orang yang kita maki, orang yang kita tak pernah minta maaf dalam hidup. Sebenarnya inilah hijrah diri. Bukan dengar cerita hijrah, tuan-tuan. Kalau kita dengar cerita hijrah ini, dah banyak kali dah. Sedih, tuan-tuan, cerita hijrah. Sebelum Nabi hijrah, isteri yang paling Nabi sayang. Siapa dia? Siti Khadijah. Ibu-ibu, ayah-ayah tahu tak pasal apa Siti Khadijah meninggal? Siti Khadijah meninggal sebab lapar, tuan-tuan. Lapar yang terlalu sangat. Kerana sebelum berlakunya hijrah, ketika itu umat Islam tidak dibenarkan membeli apa-apa makanan, diboikot penjualannya, perniagaannya, segala urusan. Orang kafir Quraisy, orang Mekah waktu itu tak nak jual dengan orang Islam. Ada riwayat menyatakan seorang sahabah pergi kepada tong-tong sampah bekas daripada roti-roti orang-orang kafir Quraisy Mekah. Mereka bersihkan roti-roti tersebut, bersih makan, tuan-tuan. Tuan-tuan, Siti Khadijah ni lapar. Sakit. Sakit mati, tuan-tuan. Kan kita pergi Mekah, kita ziarah kubur Siti Khadijah kat mana? Di Ma'ala. Itulah wanita yang pernah berkorban untuk kita sehingga nama kita Islam. Itulah wanita yang berkorban untuk kita, hartanya, jiwanya, sehingga kita boleh baca Quran hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu. Itulah orang yang pernah berkorban untuk agama sehingga kita dapat duduk dalam masjid ini pada hari ini. Korbannya bukan kecil. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, Rasulullah mendengar satu tangisan di dalam rumahnya. Cepat-cepat Nabi masuk ke dalam rumah.
Tuan-tuan dengar suara perempuan menangis. Sebenarnya suami ni ego macam mana pun kalau tengok isteri dia menangis, dia tak boleh. Jadi Nabi cepat-cepat masuk. Dan Nabi dengar Siti Khadijah nangis, tuan-tuan. Nabi tanya, "Wahai isteri aku, kenapa kau nangis? Kau menyesal ke kahwin dengan aku? Dulu kau kaya. Kau orang yang berpengaruh. Kalau kau menyesal, cakaplah. Sekarang harta kau dah habis. Kau bagikan untuk agama Allah." Apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, aku bukan menyesal. Cuma aku nangis, aku dah tak boleh tolong kau. Barang kemas aku dah habis, harta aku dah habis, aku nak tolong dengan apa lagi ya Rasulullah?" Macam inilah wasiat Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, besok kalau aku mati, tulang aku ini, kau kalau boleh jual lah. Gunakan untuk engkau kembangkan Islam." Tak mungkin Rasulullah buat, tak mungkin berlaku kepada Sayyidatina Khadijah, tetapi menyatakan bahawasanya besar pengorbanan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita boleh baca Quran hari ini, tuan-tuan. Sehingga nama kita Islam. Tuan-tuan pengerusi panggil saya Haji Ahmad Rizam. Lama orang tak panggil saya Haji Ahmad Rizam. Saya tak ada haji dalam IC, tuan-tuan. Sebab saya buat haji masa saya tinggal di sana dulu. Waktu saya duduk di sana dulu, saya buat haji. Jadi haji saya tak ada dalam IC. Bukan buat dengan agensi haji. Kami Mustautin sana, jadi tak ada. Dalam IC tu tak ada. Lama orang tak panggil saya Haji Ahmad. Tuan-tuan tahu tak siapa yang panggil saya Haji ni? Arwah nenek saya. Arwah nenek mungkin sebahagian orang tua-tua kenal ke. Kalau dia panggil 7, orang panggil dia Mbah Tomlok. Itu nenek saya, mbah saya tu. Atuk saya nama Mbah Bola. Mbah Ansar. Itu datuk saya lah. Almarhum Ustaz Said, Cikgu Said, itu pakcik saya. Yang ada sekarang Cikgu Raden, itu pakcik saya. Tuan-tuan, dah jadi ta'aruf pula. Jadi kita jadilah orang yang mampu untuk berkorban dengan agama Allah. Saat ini, tuan-tuan, bagaimana untuk kita mendapat kembali perkara-perkara ini? Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, tuan-tuan. Mesti ada solusinya. Mesti ada jalan keluarnya. Yang pertama, selalulah dan hidupkanlah akan budaya ilmu kembali. Kita kena hidupkan kembali budaya ilmu, tuan-tuan, macam orang dulu-dulu. Hidupkan kembali. Tuan-tuan, kenapa, tuan-tuan, kita kena hidupkan kembali budaya ilmu? Selalu orang kata, kalau saya pergi majlis ilmu, saya dapat apa? Tuan-tuan, tak rugi duduk dalam majlis ilmu ni. Sebab perkara ini telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu, pertama, dia akan dapat rahmat Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak ada rahmat Allah, saya tak boleh sampai tempat tuan-tuan dan tuan-tuan tak dapat berada dalam masjid ini pada pagi ini. Allah tidak takdirkan pertemuan ini.
maka pertemuan ini adalah daripada rahmat Allah. Kita dapat buat baik, tuan-tuan. Kedua, orang yang berada di dalam majlis ilmu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghfirah, yakni keampunan. Tuan-tuan, kenapa kita perlu keampunan? Dosa kita banyak. Saya dosa banyak. Tuan-tuan, saya tak tahu. Mungkin lahir-lahir terus jadi orang baik. Saya tak tahulah. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya dah nak balik jumpa Allah. Tuan-tuan perasan tak? Kita nak genggam benda pun dah tak kuat. Saya sendiri, tuan-tuan, sampai sekarang. Sebab saya pun tak apa nak sihat sangat. Saya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, saya akan shaking ni. Tapi saya jarang tunjuk dengan orang saya shaking. Kita sebenarnya tuan-tuan nak genggam benda dah tak kuat dah. Kadang-kadang kita pegang benda jatuh. Kenapa tuan-tuan dulu zaman muda kita dah banyak benda yang kita genggam. Allah ajar kita belajar lepas dunia. Kau dah pegang dunia dah lama, dekat 60 tahun dah. Belajarlah lepaskan dunia. Belajar jangan sayang dunia. Besok kau nak balik jumpa aku senang. Kau dah tak sayang dah. Boleh tak kau belajar sayang aku, kata Allah. Boleh tak kau belajar sayang aku? Balas balik kasih sayang kau pada aku. Boleh tak Allah ajar kita? Kita dah lama. Sebab itu kita mata pun tak nampak, betul tak? Dah rabun. Orang bagan datuk ni orang perempuan banyak pakai cermin mata. Nampak? Orang lelaki saya tengok kurang. Zaman muda kita tengok sana, kita tengok sini. Benda yang kita tengok semua kita nak. Sekarang kita dah tak nampak. Saya dua cermin mata. Satu baca, satu untuk kereta. Untuk bawa kereta, untuk jalan. Allah ajar kita, tuan-tuan. Allah kaburkan pandangan kita dengan dunia supaya kita boleh memandang kepada akhirat. Pandang-pandanglah tempat kau nak balik. Kau kan nak balik, dah umur 70, tak nak balik lagi. Kan dah umur dah 70, kau tak nak balik lagi ke? Tak puas lagi ke hidup dalam dunia ni? Tak nak ke balik? Belajar-belajarlah balik. Kita kalau anak kita lama tak balik, kita cakap apa? Nak, baliklah. Mak dah maafkan kau dah. Cuma mak tak bagi tahu aja. Baliklah. Lama dah, mak dah maafkan kau. Kau dah 30 tahun tak balik jumpa mak. Kita ayah tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun kita tunggu kepulangan anak kita yang tidak balik hampir 40 tahun. Tiap-tiap raya kita tunggu mana yang seorang lagi yang balik. Baliklah. Tuan-tuan, sebenarnya kasih sayang ni besar. Besar kasih sayang ni. Belajarlah kita untuk kita memandang kepada akhirat. Tuan-tuan, rajin duduk majlis ilmu, solusi dia. Kenapa? Ketiga, orang yang duduk dalam majlis ilmu akan dikurniakan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah akan pimpin kita. Hidayah ni tuan-tuan penting. Kalau kita tidak ada hidayah, kita tak mampu buat baik. Percayalah. Sampai sekarang, kita tak mampu nak semayang sunat pun. Semayang sunat maghrib, semayang sunat isya, semayang sunat tahajud. Semayang sunat ni kita tak mampu buat. Kita buat yang wajib aja.
Macam mana kita nak masuk syurga, tuan-tuan? Kalau kita tak ada amal saleh, kita nak sedekah pun takut. Betul tak? Sayangkan harta kita. Padahal Allah sebut dalam Quran. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak akan sekali-kali kita akan dapat kebaikan selagi kita tidak keluarkan harta yang kita sayang. Baru ni kita sambut korban, betul tak? Benda yang Nabi Ibrahim sayang adalah anak dia. Allah uji Nabi Allah Ibrahim dengan perkara yang paling dia sayang dalam hidup dia. Boleh tak? Kau sayang anak kau lagi ke? Kau sayang aku, kata Allah. Dan Allah tak pernah zalim kita. Dan Nabi Ismail tak mati pun. Cuma Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, kita ni masih muda, banyak buat silap. Saya bagi solusi. Kita ada masjid dekat kampung. Berebut-rebut tolong bayar duit api, duit air. Sebab apa, Ustaz? Kalau sebulan orang semayang, kita dapat. Orang baca Quran di masjid kita, kita dapat. Tuan-tuan, tak banyak pun duit api air masjid. Sebulan 100, 200, paling tinggi 300, tuan-tuan. Kita tak mampu semayang sunat macam orang semayang sunat di masjid, maka kita dapat pahala semayang sunat daripada beberapa orang ahli qaryah yang menghidupkan masjid. Orang yang baca Quran kita dapat. Sebab itu ada ibadat daripada pandangan ini, kata Rasulullah. Apa dia? Satu, tengok Quran. Berapa lama dah kita tak pegang Quran? Kalau Quran ni boleh cakap, dia kata, kenapa orang tinggalkan aku ya? Kalau Quran ni boleh cakap, semua orang tinggalkan aku. Semua orang tak peduli aku. Semua orang biarkan aku, kata Quran. Tapi Quran tak boleh cakap. Bila hari terakhir saya pegang Quran? Bila hari terakhir tuan-tuan pegang Quran? Bilakah minggu terakhir kita pegang dan cium Al-Quran? Bilakah tahun yang terakhir kita peluk Al-Quran? Sewaktu kita kecil-kecil dulu. Ataupun kita dah tinggalkan terus Quran? Kalau dia boleh cakap, nanti dia cakap, kenapa orang tinggalkan aku? Kenapa orang biarkan aku? Besok dalam kubur aku yang akan jadi teman kau. Aku akan jadi kawan kau. Tapi semua orang biarkan aku. Semua orang tinggalkan aku. Quran ni kalau tak nak baca, tuan-tuan, ambil tengok. Buka, tengok Al-Quran. Kenapa, tuan-tuan? Bukan semua orang boleh baca Quran. Saya, pengalaman saya berkuliah, tuan-tuan, ada orang datang jumpa saya, bukan di kalangan orang muda, tuan-tuan. Ada yang umur dah 60 tahun, 70 tahun, Syekh. Umur dah 70 tahun, datang jumpa saya, Ustaz, boleh tak tolong doakan saya? Saya tak pandai baca Quran, dia kata. Ada satu masjid, seorang insan yang berumur 70 tahun nangis di atas. Nangis dekat bahu saya, basah jubah saya, dia nangis. Orang tua nangis hodoh sikit. Orang tua ni kalau nangis, tuan-tuan, lagi-lagi orang laki-laki yang jarang nangis. Dia jarang nangis, tuan-tuan, orang lelaki. Kalau dia nangis, itulah keikhlasan air mata dia. Dia nangis, tuan-tuan, orang laki-laki ni umur 70 tahun nangis dekat bahu saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong doakan saya? Kenapa bang? Nangis dia. Sebelum dia nak cakap, dia nangis. Saya ingat cerita ni pun saya sedih. Saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Mudah-mudahan sebelum saya mati, saya boleh baca Quran, dia kata. Pertama, tengok Quran. Kedua,
Pandangan yang menjadi ibadah, kata Rasulullah, tengok Baitullah. Sekarang kan nak tawaf susah kan? Kena pakai ihram, kan? Tengok Baitullah. Tengok Baitullahil Haram. Nabi kata satu ibadah. Tengok saja. Lagi pula tuan-tuan, kita kaki dah tak kuat. Nak tawaf sunat macam muda-muda dulu tak larat. Tengok Baitullah, kata Rasulullah, satu ibadah. Sekarang tak macam dulu, tuan-tuan. Sekarang tak macam dulu. Saya buat haji tahun 1993. 1993 tu haji pertama saya. Masa tu Jamrah Aqabah masih satu lagi. Tak ada berapa tingkat. Semua tertumpu dekat situ. Tengok Baitullah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok wajah mak ayah. Wahai anak-anak muda, kalau masih ada mak ayah, selalu balik tengok mereka. Tengok mereka dan apa yang perlu kalian buat. Cakap dengan mak, cakap dengan ayah macam ni. Mak, ayah, boleh tak redakan abang? Boleh tak redakan kakak? Supaya hidup kakak berkat. Satu je kunci kalau hidup nak berkat. Anak-anak, jumpa mak ayah, tolong minta doa mak dan ayah. Cakap dengan mak dan ayah, ayah, boleh tak doakan abang? Walaupun abang buat salah dengan ayah, tapi tolong doakan abang. Doakan ibu-ibu, ayah-ayah, tolong doakan anak-anak kita. Dan satu pesan saya. Sebab kita ni umur nak balik jumpa Allah. Tolong maafkan anak-anak kita semua. Betapa sakitnya hati kita sewaktu mereka kecilkan hati kita. Mustahil, tuan-tuan. Kalau seorang ayah tak pernah kecil hati dengan anak-anak, bohong. Kalau seorang ibu tak pernah kecil hati dengan anak-anak dia, bohong. Tapi apa yang perlu kita buat? Tolong maafkan anak-anak kita. Kenapa, tuan-tuan? Saya pesan begini. Kalau kita mati dan kita bawa kecil hati kita ke dalam liang lahat, maka hidup anak-anak kita diangkat keberkatannya. Itu satu. Kedua, untuk akhirkan program ini, kita belajar maafkan anak-anak kita supaya kita harap mak dan arwah mak dan ayah kita maafkan kita. Kalau kita sendiri kecil hati dengan anak-anak kita, tuan-tuan, arwah mak ayah kita tak pernah kecil hati dengan kita. Kalau kita rasa yang sama, begitulah yang dirasakan oleh arwah mak dan ayah kita. Itulah yang berlaku kepada ayah kita dan itulah yang berlaku kepada mak kita. Dan kita takut bahawa mereka pernah kecil hati dan mereka tak menyatakan kepada kita seperti mana yang kita lakukan pada anak-anak kita. Kan ayah-ayah? Kita kalau kecil hati dengan anak kan kita pendam kan. Diam aja. Kita diam aja, kita simpan aja. Kalau ibu-ibu tak, ibu-ibu dia suka tunjuk. Dia kalau kecil hati dengan anak, dia tunjuk. Tapi kalau ayah ni tak, dia diam aja. Yang pasan, yang faham kita siapa? Dia juga. Ibu-ibu yang faham kita. Tu ayah kau kecil hati dengan kau tu. Jadi kenapa kita perlu maafkan anak-anak kita? Kita berharap agar ayah dan ibu kita yang dahulu telah pergi meninggalkan kita, mereka juga memaafkan kita. Jadi tuan-tuan yang saya sayangi, saya rasa cukup kot setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada pagi ini. Dan saya minta maaf banyak-banyak kerana mungkin apa yang tuan-tuan harapkan tak dapat daripada saya
Ustaz tak cerita pun hijrah Nabi. Ustaz kona-kona dekut lain. Minta maaf lah. Sebab cerita Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan selalu dengar. Kalau tuan-tuan duduk depan pun, tuan-tuan boleh cerita balik. Sebab itu saya tak cerita perkara itu. Mungkin dan insya-Allah ada ustaz lain yang akan ceritakan kepada tuan-tuan sejarah itu. Cuma yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, hijrah yang hakiki adalah hijrah kita balik ke alam akhirah. Dan ini yang selalu orang lupakan. Kita berseronok dalam hidup ni, takut kita berduka di sana. Seronok tak salah, tapi jangan lupa Allah. Sebab itu Nabi ajar kita satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, boleh tak engkau tolong aku? Ni kalau orang Melayu punya makna. Bukan makna doa. Ini makna orang Melayu. Ya Allah, boleh tak engkau tolong aku? Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. Ala zikrika, supaya ingat engkau. Supaya aku tak lupa engkau, ya Allah. Wa syukrika, aku sentiasa syukur dengan engkau. Aku ada mulut, aku jadi orang syukur. Dapat zikir, dapat tahlil. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi tadi saya salat subuh di masjid. Lama dah saya tak dengar. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Lama tak dengar lagu tu. La ilaha illallah. Belajar bertahlil, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, siapa yang akhir kalamnya sebut la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah. Ada kita dah berumur ni, kita kurang-kurangkan sembang, banyakkan zikir. Kita dah berumur ni, belajar-belajar kumpulkan suratul ikhlas. Belajar-belajar kumpul suratul ikhlas. Belajar tuan-tuan. Sebab kalau kita mati, kita harap orang bagi kita 3 kali. Itu pun kalau ada kenduri, tuan-tuan. Kalau ada nasi ambeng. Kalau air sejuk, orang tak datang. Malam ni kenduri, makannya apa? Air sejuk. Tafaddal, dia kata. Kau je lah pergi. Jadi, kumpul sendiri sebelum mati. Kita baca pelan-pelan, tuan-tuan. Kumpul. Sehari 100, sebulan 3,000. Kalau Allah bagi kita umur setahun, kita dah kumpul 36,000. Besok kubur kita terang, tuan-tuan. Sehari 100 tak banyak, tuan-tuan. Kita sembang hal dunia. Beribu-ribu perkataan. Dan saya nak pesan akhir daripada program ini. Nanti tuan-tuan balik rumah, masuk rumah, baca Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa, Ustaz? Nabi pesan dekat kita, kalau hidup nak berkat, anak-anak nak berkat, hartanya nak berkat, keluarganya nak berkat, mulakan masuk ke dalam rumah dengan membaca suratul Ikhlas. Ustaz, surah Ikhlas ini surah apa? Qulhu. Nah, kalau orang Melayu dia kadang surah Ikhlas ni surah apa, Ustaz? Qulhu. Tapi jangan baca Qulhu aja, baca sampai habis. Nanti masuk Qulhu, Qulhu, Qulhu 3 kali. Kenapa tak berkat-berkat ni, Ustaz? Baca Qul huwallahu ahad ilal akhir surah. Sampai habis surah. Ustaz, saya tak boleh baca 3 kali sebab saya pemalas. Sekali cukup. Masuk rumah, baca sekali cukup. Yang bagusnya 3 kali. Kalau setiap kali kita masuk rumah, 1 hari berapa keluar masuk rumah kita? Maka secara tidak langsung, kita telah menghimpunkan suratul Ikhlas. Baik.
Apa lebihnya baca surah Ikhlas? Sekali, macam kita telah membaca 1/3 Quran. Kalau 3 kali, kita telah membaca sebuah mashaful Quran. Kita telah khatamul Quran. Belajar-belajarlah. Ini oleh-oleh pada hari ini. Minta ampun, minta maaf. Tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah bagikan kesihatan yang baik. Dan Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Dan saya dapat husnul khatimah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.